Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 3 baris atas sekali. Muka surat 3 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 5 rukun Islam, mendiri akan sembahyang 5 waktu. Kedua daripada 5 rukun Islam, mendiri akan sembahyang 5 waktu. Kemudian minggu lepas cerita sedikit berkaitan dengan ta'rif Islam. Ta'rif Islam yang mana di awal kitab Hidayatus Sibyan ni didatangkan ta'rif iman dan didatangkan ta'rif Islam. Didatangkan ta'rif iman dalam kitab Hidayatus Sibyan, didatangkan ta'rif ihsan, didatangkan ta'rif iman, didatangkan ta'rif Islam di dalam kitab Hidayatus Sibyan. Cuma dalam kitab Hidayatus Sibyan ni tidak didatangkan berkaitan dengan ihsan. Tidak didatangkan berkaitan dengan ihsan dalam kitab Hidayatus Sibyan ni. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni terdahulu ta'rif Islam menjunjung akan barang yang didatangkan akan barang oleh Rasul. Mana barang daripada segala pekerjaan agama, seperti sembahyang dan puasa dan lainnya. Jadi kalau kita tengok kepada takrifan Islam dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, dia pergi kepada amal. Jadi ni tekanlah bicara sebelum kita masuk bicara rukun iman terdahulu, kemudian kita panjang bicara hak rukun iman yang ke-6. Jadi pembicaraan takrif Islamnya mungkin berapa bulan tak tahulah, setengah tahun dah barangkali dah. Jadi dia takrif Islam ini ada 2 pandangan. Satu pandangan, Islam ni adalah terima zahir akan sekalian perkara agama. Terima, mengerjakan segala perkara agama, ihsan. Mengerjakan segala perkara agama itu adalah ihsan. Mana bersembahyang itu ihsan, memberi zakat itu ihsan, berpuasa Ramadan itu ihsan dia panggil, mengerjakan haji itu ihsan. Apa di ihsan? Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Apa makna mengabdikan diri akan Allah? Buat Tuhan suruh tu yang dibawa datang oleh Rasul.
tinggal hak Tuhan larang tu yang dibawa datang oleh Rasul, itu ihsan. Sebab ihsan ni terjemahan dianya berbuat baik. Itu terjemahan ihsan. Kita maklum kan, Islam satu, iman satu, ihsan satu. Cuma kadang-kadang kita ni bicara Islam iman. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat Islam dan iman. Kita cakap gitu. Bersyukur kita kepada Allah yang mengurniakan sebesar-besar nikmat kepada kita. Apa dia? Nikmat Islam dan nikmat iman. Ihsan. Ihsannya ke mana? Kalau hanya bicara Islam dan iman, ihsannya duduk di bawah Islam. Tak salah pun. Pada ni bicara bersyukur kita dikurniakan sebesar-besar nikmat daripada Allah. Apa nikmatnya? Nikmat Islam dan nikmat iman. Dan nikmat ihsan, di ihsan tu sudah masuk di bawah mana Islam. Atas pandangan Islam tu adalah kerjakan. Islam apa dia? Mendirikan sembahyang, memberi zakat, ni berpuasa, mengerjakan haji. Itu Islam. Itu Islam yang merangkumi mana ihsan. Itu Islam yang merangkumi mana ihsan. Ada ni. Jadi tak ada salah pun kalau hanya menyebut nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat Islam dan iman. Kamu dua tu je ke nikmat besar. Ihsan tu apa dia ihsan? Buat baik. Apa dia buat baik? Mendirikan sembahyang lah buat baik. Apa dia buat baik? Memberi zakat tu buat baik. Apa dia buat baik? Berpuasa tu lah. Hak tak buat baik, orang tinggal sembahyang tu buat jahat, orang panggil. Tak buat baik. Siapa yang ihsan buat baik? Orang yang meninggalkan mengumpat, itu orang yang berbuat baik. Orang mengumpat, orang buat jahat. Mana kalau orang mengumpat kau, kalau ayah haji jahat. Kalau mak haji jahat. Jahat mak haji tu. Apa? Sentiasa mengumpat je. Tapi orang kata jahat tu. Apa gitu? Orang panggil jahat. Orang panggil jahat kalau mengumpat. Dosa besar mengumpat tu. Tak jahat apa? Patutnya mengumpat. Mak haji, tak pandang ke mak haji? Kenapa? Jahatnya kamu. Jahat. Bila saya zoling kat orang tu, ngumpat orang tu buat zoling tu, menjatuhkan maruah orang. Jadi buat baik mana apa? Bersembahyang, berpuasa, ihsan. Bersembahyang, berpuasa itulah maksudnya rukun Islam. Jadi kalau sebut kata nikmat Islam, nikmat iman tu okey je. Sebab ihsan tu mendirikan sembahyang, ihsan tu memberi zakat, itu ihsan. Tapi nak lengkap moleknya 3 lah. Islam, iman dan ihsan. Dia ihsan ni dia asalnya daripada hasuna yahsunu husnan. Apa makna? Baik, comel, bagus, elok, tu cantik, tu husnan. Kemudian dipindah kepada ba' if'al, ahsana yuhsinu ihsan, ihsanan, ihsan, berbuat baik. Itu makna ihsan. Apa dia berbuat baik? Nabi kata anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Itu dia panggil berbuat baik. Pergi kepada maqam ihsan, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
pergi kepada maqam musyahadah, pergi pada maqam muraqabah. Nah, ini bicara terperinci dalam kitab ni, bab maqam-maqam ihsan. Orang yang tidak mengetahui maqam ihsan tu atas kejahilan dia lah. Kita bicara ihsan adalah berbuat baik. Apa dia berbuat baik? Antak budallah, engkau mengabdikan diri akan Allah. Itu berbuat baik. Jadi kalaulah berbuat baik dengan bersembahyang tu ihsan, memberi zakat tu ihsan, betul Islam ni. Walaupun dalam kitab kita ni Islam ni buat tu dah Islam. Di Islam ni terima secara zahir akan sekalian perkara agama. Iman, percaya hati akan sekalian perkara agama. Tu iman. Ihsan, berbuat baik dengan terima saja. Agama memerintahkan kita semayang, terima kewajipan semayang, terima saja. Buatlah, tunaikan, laksanakan, bersembahyang. Barulah jadi orang Islam beriman yang comel. Dipanggil yang sempurna. Dia terima kewajipan semayang, tidak engkar. Tak ada keluar mulut semayang ni tak wajib. Tak ada keluar mulut semayang ni jadi mana? Jadi umpama maja. Apa nak maja? Sui. Faham sui? Sial. Tak ada ni. Kalau cakap seumpama tu, dia engkar, dia hina perkara agama, batal Islam, dia tak terima. Ada orang dia tak semayang, kemudian dia punya pekerjaan dia, perniagaan dia maju, kemudian tu dinasihati dia pun semayang. Bila dia semayang, pekerjaan dia tak lacur, perniagaan dia tak lacur. Ni ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata mana? Tu suri semayang lah. Dia kata gitu. Majar. Sebab apa? Masa dak semayang, pekerjaan lacur je, perniagaan naik je. Lepas dia semayang, pekerjaan jadi banyak gendala, perniagaan pun merudum. Kenapa? Kerana suwe dia kata semayang. Tu batal Islam tu, yang main. Dia menghina perkara agama, hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam terima secara zahir, terima je, laksanakanlah ihsan. Barulah jadi orang Islam yang beriman, yang sempurna, yang lengkap, dia punya komponen agama. Dia panggil rukun agama. Apa dia rukun agama? Islam, iman, ihsan. Ulama pecah kepada tauhid, fiqh, tasawuf. Tu barulah sempurna agama. Mana sempurna agama? Berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, usuluddin, tapak agama. Kemudian hak bahagian zahirnya, kerjakan suruhan, tinggalkan larangan, hak zahir. Hak hatinya, bersifat dengan sifat yang baik hati, membersihkan tidur sifat-sifat yang dicela pada syarak. Ini barulah dipanggil orang Islam, yang orang beragama yang sebenar. Ini panggil beragama yang sebenar. Bukan beragama mengikut dakwaan masing-masing. Semua orang mendakwa mereka beragama yang sebenar. Allah Ta'ala sudah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak, tiap-tiap kumpulan ni dia akan bergembira dengan barang yang ada di sisi mereka. Mereka lah sebenar. Mereka lah sebenar. Semua mengaku sebenar. Kalau dia tidak bergembira, dia menyatakan tidak sebenar, mesti awal-awal dia tinggal ada kumpulan mereka. Mereka akan mendakwa kumpulan mereka yang sebenar. Manakah orang beragama yang sebenar? Orang yang berakidah, orang yang beriman. Kita beriman dah.
Belajar kitab bab iman kitab mana? Belajar bab akidah kitab mana? Kita dengar sebudak-budak. Ini usuluddin. Tapak agama. Cukup ke tapak agama dengar masa budak-budak? Ini tapak ni. Cukup dengar masa budak-budak. Apa ada ni? Usuluddin ni. Kitab mana dah belajar bab akidah, bab iman? Adalah orang ceramah-ceramah bicara bab, dan ceramah disebut tu iman, dan ceramah disebut pastikan kita berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tu dan ceramah. Khutbah Jumaat pun sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tu dah khutbah Jumaat. Lepas tu kita berakidah dak dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Manakah akidah yang Mu'tazilah, yang terpesong, yang sesat daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Tu kena kemah molek lah. Nak pastikan beragama. Kalau pergi pada furu agama, cabang agama, taat zahir, taat batin. Tu baru panggil beragama. Bukan dakwa, bukan mengaku, bukan hanya uniform. Uniform penting. Uniform agama tu penting. Bukan tak penting uniform agama ni. Uniform agama ni dengan menutupi aurah. Tu hak kewajipan. Uniform agama ni dengan berpakaian sunnah. Itu sunat kepada kita. Ada ni. Uniform tu penting, bukan tak penting. Tapi jangan uniform saja. Lelaki aurahnya tutup comel. Pakai pula dengan pakaian sunnah, dengan serbannya, dengan jubahnya comel. Tapi akidah agama macam mana? Perumpangnya comel dengan pakai tudung labuh comel pakai, pakai purdah comel pakai. Akidahnya macam mana? Itu. Yang salah faham, tidak persoalkan orang pakai jubah serban. Itu pakaian sunnah. Tidak persoalkan orang pakai tudung labuh, pakai purdah, bukan. Itu uniform agama. Tapi akidah agama macam mana? Ada ni. Biar kita tahu beragama tu. Islam, iman dan ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf, sekurang-kurang qada fardu ain, nak jadi orang beragama. Kita nak bawa agama dalam keluarga kita pula. Apa dia agama yang kita nak bawa? Agama ni pandai baca Quran lah. Itu selebih-lebih zikir. Pandai baca Quran, itu selebih-lebih zikir. Membaca Al-Quran tu selebih-lebih zikir. Tak wajib pun hukum dianya. Ke ada orang belajar menyatakan bahawa membaca Al-Quran wajib. Sehari-hari wajib kena baca satu muka surat. Ada? Ada orang belajar gitu? Tak ada tau. Tak ada orang belajar wajib membaca Al-Quran. Tak ada. Sebab tu rajin membaca Al-Quran tu selebih-lebih zikir. Sebab tu rajin membaca Al-Quran. Sebab selebih-lebih zikir. Tapi hukumnya apa? Sunat. Allah buat ringan ke Quran, kata hukum sunat. Itu memang hukum sunat. Hak sunat kita kata sunat, jangan melampau dalam agama. Apa dia melampau? Hukum kata sunat, kita letak wajib. Hukum kata haram, kita letak dak haram. Itu melampau panggil. Hukum kata sunat, sunat lah. Meringan-ringankan. Siapa yang meringan-ringankan? Hukumnya sunat. Dah macam tanya tadilah. Semua orang tahu belaka. Hukumnya sunat. Selebih-lebih zikir. Itu amalan orang-orang tua kita. Itu amalan orang-orang soleh. Tak ada sibuk nak cari torikoh zikir, tak ada. Baca Quran lah mereka nya. Ni nak sibuk zikir torikoh. Quran tak pandai baca, Fatihah pun tak betul. Orang sekarang nampak cepat sangat. Dulu dah baca Quran lah. Itu amalan mereka. Hukumnya sunat, selebih-lebih zikir. Baca Quran tu sunat. Hak kewajipan kitanya akidah Al-Quran tu, usuluddin. Tu wajib pada kita. Wajib pada kitanya beramal suruhan Al-Quran zahir dan batin. Itu kewajipan pada kita. Meninggalkan larangan Al-Quran zahir dan batin, itu hak kewajipan kita. Mana akidah Al-Quran? Bukan kita tahu itu akidah Quran lah wujud kita bakok tu.
Kewujud kina bakok bukan akidah Quran. Tuhan ada, bukan akidah Quran. Tuhan ada sedia kala, bukan akidah Quran. Tuhan ada kekal, bukan akidah Quran. Itulah kena ngaji. Kita ngaji bab pekoh, bab semayang puasa. Quran perintah semayang puasa. Kita ngaji mutasawuf, bab taubah, bab syukur, bab redha, bab ikhlas. Itulah perintah Al-Quran. Hak tu hak kewajipan fardu ain pada kita. Beramal dengan Al-Quranul Karim. Membaca sunat selebih berzikir. Berakidah dengan akidah Quran. Beramal dengan amal Quran. Kalau hanya membaca Al-Quran tanpa berakidah dengan akidah Al-Quran, Al-Quran bukan kata bacaan Al-Quran tidak diterima. Al-Quran itu akan melaknat orang yang membaca Al-Quran tanpa berakidah dengan akidah Al-Quran, tanpa beramal dengan perintah Al-Quran zahir dan batin, tanpa meninggalkan larangan Al-Quran zahir dan batin. Macam mana Quran cerita bab riya, ujub, takabur, hasad? Kita dah uti terjemahan Quran. Itu ngaji kita tasawuf. Tak tasawuf tu menceritakan hak larangan Al-Quran, riya, ujub, takabur, Quran larang tu. Jadi kita nak ni mematuhi larangan Al-Quran, riya, ujub, takabur. Ngaji kita tasawuf. Tak tasawuf tu cerita bab ilmu Quran. Kita baca Al-Quran tapi kita kekal riya, ujub, takabur dalam hati, Quran akan laknat balik. Ini orang sekarang ni ada Quran 2-3 guru sehari-hari mengaji. Dia punya geruk dia tak sedok orang tak lepek geruk dia. Ni geruk mana ni? Qari'ah. Ni geruk dia ni. Kita tak ada nak epek-epek orang biasa-biasa. Tapi fadha'in tauhid pekot tasawuf dia lari. Ini realiti ni. Realiti. Ada ni. Dia lari. Tapi kelas Quran 2-3 kelas sehari-hari. Lepas tu dia pun berbangga-bangga di antara satu sama lain. Tapi akidah Quran macam mana? Orang beriman dah dia kata ni orang jahil. Quran duduk dada dah. Quran hafaz sekalipun, di dada sekalipun, tanpa berakidah dengan akidah Al-Quran, Al-Quran tu akan laknat. Dah Quran sutir di dada hafal, tidak berakidah dengan akidah Quran macam mana? Tu hafal. Bila hafal ni berakidah dengan akidah Quran, makna Quran pun kita tak tahu kata apa. Kita orang Melayu. Bertuahnya lah anak demo. Mana? Sejuk. Perut mau mengandung ke apa? Sejuk perut mengandung apa? Quran, satu Quran dada, alhamdulillah. Ada ni. Itu fardu kifayah tu. Fardu kifayah alhamdulillah. Hak fardu ain akidah Quran ada dada ke tak? Belajar dak fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Pada ni. Hak bab akidah tu masing-masing lah. Kadang-kadang Quran satu dada semayang pun cuka cemaking. Ada ni. Saya pernah, ini pengajaran. Saya pernah dijemput buat ini beri tazkirah kepada bakal imam tarawih. Dia pelajar-pelajar senior dalam 40, 50, 60 orang gitulah. Hak rasmi madrasah untuk menjadi imam di Kuala Lumpur, di Brunei ni. Hak pelajar-pelajar hafal Quran, hak habis tak habis lagi pun hak jadi imam tarawih kampung tu sendirian berhak. Hak ni hak madrasah tu. Hak senior-senior. Hak hafal berulang-ulang dah. Diminta lah buat program. Diwi 4 program, 4 slot. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Hari yang berbeza lah. Saya pun tak ingat dah. Seminggu sekali ke tak ingat. Dia 2 jam, 2 jam, 2 jam. Saya pun ambil 2 jam tu cerita bab Islam, iman, ihsan, bagian agama. 2 jam. Tapi dengar budak-budak ni, budak-budak awal 20-an ni mudah sebab dia gam dia banyak lagi. Yang mudah. Sekali cerita je. Lepas tu hak slot yang kedua saya tekan bab qada dan qadar. Slot yang ketiga saya tekan pembicaraan berkaitan dengan taharah.
Slot yang keempat saya tekan berkaitan dengan hukum hakam sembahyang, rukunnya, sunat hai'ahnya, dengan hukum berjemaahnya. Yang ada ni. 2 jam. Apa yang saya cerita tu, budak-budak ada tu tenganga je, tak pernah belajar pun. Apa ada ni? Sehingga kan pengiring. Hok, ustaz je lah pengiring hok duk jaga tu lah. Ustaz kalau gitulah ilmu fiqh saya pun tak layak jadi tu imam juga, dia kata. Tak layak jadi tu imam dia pun, dia kata. Lepas tu selama jadi tu imam, selama dia tu imam kan hafal Quran. Dia hukum fiqh macam mana? Belajar ke tak? Belajar fardu ain sekali seminggu. Apa dia ni? Ini akhir zaman. Macam mana Ustaz Ihsan nak ngaji bab akidah ni? Bab qada qadar. Mau nak ngaji bab qada qadar? Quran sudah ada. Apa dia ni? Ini kena terbaik ya. Ada ni. Ini contoh pengajaran. Jadi hak zahirnya sembahyang. Nampak sangatlah sembahyang tak belajar. Bab sembahyang tak nampak. Bab akidah dia dengan Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu. Tapi kalau Quran sutil dada sekalipun, bukan hanya kata kelas Quran 2-3 kelas, tak apa Quran pun, pandai baca je, hanya hafal sekalipun. Mana ni? Tapi kalau dihafal Al-Quran satu, Al-Quran di dada, akidah dicomel, semayabang dicomel, hati dia baik, dia belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akidah dicomel, fardu ain tauhid dikemah, fiqh dicomel, semayabang dicomel, hukum hakam berjemaah dicomel, fardu ain fiqh dikemah. Habak hati bersih diberi riak, wujud takabur, hati dia ikhlas. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amalannya di mulut basah dengan Al-Quran semata-mata. Duk tanggening akan dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah Quran basah di lidah. Jadi tak perlu ada Quran tangan. Baca je. Tangan buat kerja tu, kerja ni. Tapi di mulut basah dengan membaca Al-Quran. Pada ni. Dengan akidah comel, semayang tiang agama comel, hati baik, mana lagi nak duduk orang seumpama ni? Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah. Tapi kalau hanya hafal Al-Quran saja tanpa penekanan ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf balik awal lah, Quran akan laknat balik. Semetelah hanya puak-puak geruk-geruk yang baca Quran je. Geruk ni bukan sini ni, geruk perempuan. Minta maaf lah. Minta maaf. Sungguh. Bukan puan sokmo. Memang gopuan. bukan puan sokmo. Tapi memang gopuan lah. Ada ni. Oh, dia minat sungguh lah. Baguslah ada orang ni malu nak belajar Quran. Dia tak malu. Betul. Salah betul. Wicome. Tak malu. Ada orang malu. Nak buka mulut malu dah. Malulah lidah kerah. Malu. Akhirnya Fatihah pun dak baca dak betul. Semayang tak pernah tinggal. Fatihah pun tak pernah cikgu. Dah semayang macam mana gitu? Malu dak malu pun, kerah dak kerah lidah pun, Fatihah tu kena cari guru, tu rukun semayang. Hak lain malu tak apalah. Kawan-kawannya Fatihah. Tu bukan Fatihah tu wajib kena betul. Lepas tu bacaan dalam semayang tu lah, hak dalam surah juz amal tu, tu betul ngegu lah nak bawa dalam semayang. Tu nak bawa dalam semayang kena betul lah hak surah-surah tu. Pun tidak. Semayang tak pernah tinggal, Fatihah tak pernah belajar. Dekat pesen tu.
baca Quran, alhamdulillah. Tapi bukan ingat ke, oh saya pandai Quran. Bukan pandai Quran, satu Quran dada sekalipun. Tanpa akidah, usuluddin, bukan beragama. Ini nak beragama. Islam, iman, ihsan. Itu beragama. Tapi hakikatnya bahagia masing-masing. Gitulah. Hakikat dia gitulah. Oh, dia ada grup dia lah. Dia ada grup dia. Guru Quran, dia guru Yasin, guru apa. Tapi kalau mengajar kita, akak punggung lalu. Akak punggung lalu. Ni kita boleh nampak bulan Ramadan lah. Kuliah duha tu memang mingguan. Tak kira bulan mana sekalipun. Berbetulan dengan kuliah duha, angkat punggung lagi balik. Walau duduk dalam masjid dah kan, sedang iktikaf. Dari tadi baca Quran, orang main ngajar, kita pun tutup Quran, kita iktikaf dalam masjid, kita belajar fardu ain, angkat punggung lari. Dan hok tak lari pula, dia tak berdiri mengajar, dia teruskan baca Quran tadarus dia. Maknanya dia punya gelagak tu, perangai tu jadi apa ni, macam apa ke, janggal sangat, pelik sangat. Dan ada pula sanggup ditangguhkan kuliah duha sebulan bulan Ramadan. Tangguh kuliah duha. Kuliah apa tu? Kuliah sifat 20. Kuliah tauhid. Bukan kuliah fiqh tasawuf. Kuliah tauhid. Untuk bulan Ramadan ditangguhkan, dihentikan sementara. Sebab apa? Nak baca Quran pokok dia. Allah. Apa masalahnya? Dah kalau duha aku berapa? Pukul 9 sampai pukul 10. Lepas tu baca Quran lepas pukul 10 sampai ke zuhur. Apa masalahnya? Baca Quran sebelum pukul 9, mula pukul 8. Apa masalahnya? Sampai pukul 9 okey, kita belajar kitab sifat 20. Sanggup hentikan kuliah sifat 20 untuk baca Quran bulan Ramadan. Ini spesimen mana ni? Perempuan juga. Oh, marah perempuan. Spesies perempuan juga. Tu kata bahagia masing-masing. Tu jelah. Tapi makna kelakuan tu kelakuan yang agak janggal sangat-sangat, agak pelik sangat-sangat. Mengajar je lagi angkat punggung. Orang mengajar tak boleh kekal baca Quran. Jadi di seolah-olah belajar kitab ni tak ada faedah. Jadi gitu seolah-olahnya. Ada orang cerita dia guru dia Quran lah, tapi dia belajar kitab sentiasa. Kitab saya biasa peringatkan, belajar akidah molek, belajar fardhu fiqh molek, belajar tasawuf adim molek, tak sudah fikir bab zikir tarekat lah, baca Quran, ngaji cikgu Quran, ngaji fardhu ain tauhid fiqh tasawuf dan belajar membaca Al-Quran. Cukup tu je. Dan dia memang itulah amalan dia, belajar fardhu ain tauhid fiqh tasawuf, dan dia sentiasa belajar Al-Quran. Tapi dia kata dia nak ajak kawan-kawan dia hok sama-sama baca Quran, so ngaji kitab tauhid fardhu ain tauhid fiqh tasawuf, tak layan demonya, tak layan. Jadi seolah kalau belajar bab tauhid bab akidah ni macam dak erti tauhid lagi tu belajar tu. Dah aku erti dah. Gitu kan. Belajar pula bab semayang. Tak pandai semayang lagi tu. Pas tua belajar bab semayang dah habis-habis. Mana apa ni? Dia reti dah semayang. Itu anggapan dia. Belajar pula bab hik nipah lagi jebeh. Mak Haji belajar hik nipah, Mak Haji ada hik lagi ke? Mak Haji belajar nipah, Mak Haji nak beranak pula ke? Jadi dia jebeh pula dah. Orang ni belajar sebab nak nilai balik pada masa dia haid nipah tu betul tak buat. Lepas belajar tak betul sangat, sepatutnya wajib dah semayang. Haid keindah nipah keindah tiba dak semayang. Lepas tu macam mana tu? Kena taubat lah. Biar sedar tu salah. Haid tak ada dah, nipah tak ada dah pun. Dulu masih nipah ilmu tak ada, tak tahu nak buat macam mana. Lepas belajar tahu salah, bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Oh, dia pandai dah hik dan nipah. Dia ajar anak perempuan dia. Dia cerita pada menantu perempuan dia. Dia ajar pada cucu-cucu perempuan dia. Apa masalah ni? Dia aja beh. Belajar pula bab keikhlasan. Dah ikhlas lagi tu, belajar bab ikhlas. Mana kita kalau belajar aja berarti jahil. Maknanya dia pandai dah, dia tak payah belajar. Oh, dia gitu. Maknanya dia kata ajar tak layan kata dia. Tak peduli. Kata kita ni belajar Quran. Kita membaca Quran tu lebih-lebih zikir. Tapi ilmu fadha'il tauhid pakai tasawuf macam mana? Sebab apa? Sebab dia tahu dah sama guru dia. Sama tak ada asas belaka. Sekolah menengah biasa belakanya dulunya. Sekolah sains lagi, sekolah orang putih laginya. Tak adanya ilmu fadha'il tauhid pakai tasawuf. Tapi ajak macam mana? Dia kata tak boh, dia kata sebahagian je, dia kata mari belajar. Lepas tu pening. Apa? Satu perkara pun tak reti. Ada ni. Sepatutnya kita kena faham lah. Kita belajar Quran. Orang tak belajar tu, dia beranggapan dia baca betul Fatihah. Sama lah juga. Kita baca Quran, belajar Quran, alhamdulillah, Fatihah comel, Quran comel. Orang yang tak belajar Quran tu, dia beranggapan dia comel kat Fatihah. Tapi comel tak Fatihah dia? Tak. Buktinya kita dulu mula-mula belajar Quran, comel tak Fatihah kita? Dok, mujur jadi belajar Quran. Baru tahu Fatihah tak betul. Tak. Orang yang pandai Quran ni, bukan mari daripada dasar tak pandai. Mari dasar tak pandai. Mula-mula dia belajar Quran, dia sedar dok Fatihah selama ni tak betul. Oh, dia sedar. Walau dia belajar dok Quran masa budak-budak. Dia belajar Quran masa budak-budak. Dan dia semayang daripada budak-budak, Fatihah tu dia baca. Dan dia baca Fatihah, dia belajar Fatihah. Dia belajar ilmu budak-budak. Bila dia belajar Quran tu, bila dia besar-besar dia belajar Quran, Allah, Fatihah tak betul lagi sebenarnya. Baru tahu bahawa Fatihah tak betul. Tapi sebelum tu rasa macam betul dah. Sebab Quran mengaji masa budak-budak kan. Mengaji tak betul, tu belajar budak-budak. Nak tahu baca Quran dia kena betul semula. Jadi kalau kita baca Quran kemudian kita menyedari terdahulu Fatihah kita pun tak betul, macam mana dengan ilmu bab tauhid, bab fiqh, bab tasawuf? Kalau kita tak belajar, kita nak pakai ilmu tauhid budak-budak, ilmu fiqh semayang budak-budak. Tak boleh nak pakai, waktu permulaan je. Samalah juga. Dan bila kita rajin baca Quran, kita menyedari pada masa kita mulai baca Quran, Fatihah kita pun tak betul. Sama juga kalau kita tak ngaji tauhid fiqh tasawuf. Betul? Dan ramai mana orang yang tak belajar Quran? Berjumpa 5 waktu. Masjid buat kelas Quran, dia tak mari. Dia tak masuk. Masjid buat kelas Quran, lepas isyak contohnya, akhirnya kelas tu pakai gelar gitu je. Sebab apa? Tak ada sambutan. Tak ada sambutan. Ada ni. Yelah kata kalau tak ambuh belajar Quran pun, belajar Fatihah dengan guru kau panggil lepas isyak Bukan saya ni bukan nak baca Quran, saya nak betul Fatihah. Nak betul Fatihah pun tak ambuh. Ada satu tempat tu dia panggil benar ustaz khas untuk betul Fatihah, bukan nak ngaji satu Quran. Pakat lagi balik belaka. Ada ni. Hak tunggu 4-5 orang tu, hak pandai dah. Hak tu bukan sasaran. Hak tu upang je. Hak 4-5 orang ni hak ngaji Quran dah ni sebagai upang. Hak ni duduk depan. Hak ni bukan sasaran, dia pandai dah. Tapi sebagai penemang lah. Hak sasaran dia, pakat lagi balik belaka. Sebelum tu maghrib isyak duduk sembang luar. Bila buat kelas betul Fatihah, pakat lagi balik. Ada sebagainya, tak lagi balik sembang luar. Masuk lepas tu dah tak masuk. Pada ni. Jadi kita fahamlah, orang yang tak mau belajar ni dia ilmu tak ada sebenarnya. Sama juga. Dia tak mau belajar Quran, ilmu Quran dia tak ada. Pada ni. Orang tak lari daripada fadha'il tauhid, fiqh tasawuf, betul juga. Dia tak ada ilmu tu dia tak ada. Sebab saya buat contoh tadi, sebab dia rajin baca Quran. Bukan rajin baca Quran, rajin belajar Al-Quran. Bukan baca saja. Bila rajin belajar, kita faham. Kalau tak belajar, harap ke Quran masa budak-budak. Kalau tak belajar, harap ke Fatihah masa budak-budak. Tak jadi.
Siapa yang mengetahui keadaan? Orang yang sudah belajar Al-Quran. Dan orang yang sama, kenapa tidak menyadari? Tauhid, fiqh, tasawuf. Kau nak belajar molek tua-tua ni, kau masa budak-budak tak lepas. Apa tidak menyadari seumpama tu. Walau sama je. Tak ada. Tapi bahagian masing-masing. Kena faham Islam, iman dan ihsan. Rukun agama. Apa di iman, apa di Islam. Walaupun dah kita ada ihsan. Iman tu apa dia? Hak bicara dahulu. Sebab penentuannya adalah iman. Hak iman kita dahulu. Saya nak baca sekali hak iman kita dahulu. Bahawasanya ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syariat itu tasdik hati, membenar oleh hati dengan Allah dan dengan Rasulnya. Hati kita benar belaka, terima belaka dengan Allah dan dengan Rasul. Kita beriman Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala kekal. Kita beriman dengan Allah dan dengan Rasul. Kita beriman dengan Rasul. Rasul ni sidik, Rasul ni amanah. Kita beriman dengan Rasul. Dan dengan segala hukum yang datang akan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala. Beriman dengan hukum-hukum hakam tu. Ada ni. Dan dengan segala hukum yang didatangkan, dia akan hukum oleh Rasul daripada Allah Ta'ala, daripada tahu akan dia daripada agama dan darurah. Mana hukum ni? Hak kita beriman. Seperti segala i'tiqad, kita beriman belaka. Rasul bawa apa? Malaikat. Kita beriman dengan malaikat. Rasul bawa apa? Kitab. Kita beriman dengan kitab. Rasul cerita apa? Rasul cerita bab qiyamah. Kita beriman dengan qiyamah. Ni makna iman. Dan ibadah ada Rasul bawa. Hati kita terima kewajipan semayang. Hati kita terima kewajipan puasa. Itu beriman. Terima zahir akan semayang itu Islam. Bersembahyang itu ihsan. Bersembahyang itu ihsan. Hak ni iman. Iman ni membenar hati. Hati terima akan bab ibadah. Ada ni. Ibadah ni semayang, puasa, zakat, haji. Itu bab ibadah. Membenar hati dengan bahawa hati kita terima berkaitan dengan hukum hakam ibadah. Semayang, puasa, zakat, haji. Hati kita terima. Itu iman. Terima zahir Islam. Bersembahyang, berpuasa, itu pergi pada ihsan. Dan muamalah, hukum muamalah, terima. Terima hati, tasdik hati. Tasdik hati, benar hati dengan muamalah, dengan hukum muamalah. Hukum bab jual beli, hukum bab sewa menyewa, cerita bab gada menggadah, hiwalah ke, dhaman ke, bersyarikah ke, wakalah ke, mukhabarah, muzara'ah. Ada banyaklah tu. Kita beriman, kita terima itu semua hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita reti ke tak? Oh, banyak kita tak retinya. Bab wakaf, bab heboh, bab faraid, bab wasiat tu bab muamalah belaka tu. Bab faraid reti ke tak? Tak reti. Tapi kita beriman. Hati kita terima. Pembahagian faraidnya lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ni tasdik hati, hati membenar. Hati membenar. Jangan pula hukum apa begitu? Dah adil sungguhlah. Orang lelaki 2 bahagian, orang perempuan 1 bahagian. Orang lelaki boleh cari sendiri kan? Orang perempuan duduk rumah, biarlah orang perempuan boleh banyak. Hati tidak tasdik, dia tidak beriman dengan hukum Al-Quranul Karim. Kita iman, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul. Mana ada bab muamalah, bab faraid. Faraid itu hukum Al-Quran. Rasul bawa datang daripada Allah. Beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, beriman dengan Allah, beriman dengan faraid. Ada ni. Tu mana pula faraid dalam bab rukun iman? Duduk di bawah, beriman dengan Allah dan Rasul. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, Rasul bawa apa? Rasul bawa Al-Quran. Al-Quran cerita apa? Walizakari mislu unsayain. Lelaki ni 2 umpama bagi perempuan.
Mana lelaki dua bahagian. Ada ni. Ni tasdik, hati kena beriman. Ada ni. Jangan bertikar tu. Ada kan dalam lagu, mana seolah-olah lelaki ni boleh mencari. Ada dalam lagu satu negeri yang dia melebihkan perempuan. Dia melebihkan perempuan. Ada satu negeri tu. Ada lagu tu dicerita seolah-olahnya lelaki ni dia boleh cari. Perempuan ni yang lemah. Ada ni. Lagu tu ada unsur tu, ada unsur hasutan. Hasutan lah tu. Quran sebut lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Lagu tu seolah menceritakan hukum tu tak betul. Dah lelaki boleh cari. Perempuan ni yang soalnya lelaki tu campur di mana pun lelaki tu boleh mencari. Kenapa lelaki bagi banyak, perempuan bagi sikit? Ni. Mana tasdik hati dengan Allah dan Rasul. Itu hukum Allah dan Rasul tu. Ni iman. Ni cerita iman. Tak ada oning, tak ada lah. Ada ni. Mulut tak bunyi. Ni tasdik hati. Ni mana iman dalam kitab kita ambil molek, jangan lupa. Jadi lagu tu seolah-olahnya kau. Kita tak ada kajian. Kita beriman semata-mata dengan Al-Quranul Karim. Tapi saya pernah dengar ceramah, dibuat kajian. Hak lelaki dua bahagian, hak perempuan satu bahagian tu. Hak perempuan tak luak, hak lelaki habis lama dah. Sebab apa? Sebab hak lelaki dua bahagian tu, hak lelaki perempuan di bawah ni, tanggungan dia belaka ni. Hak perempuan sebahagian tu, sipang senyap-senyap dalam bank. Tak buat bergerak dah. Sebab dia tak tanggungjawab. Gimana? Oh, kalau fikir kau tu, dah bui langsung kau puang. Kalau nak fikir kau akal kita. Sebab apa? Sebab walaupun perempuan tu satu bahagian, kalau kata seorang isteri satu bahagian, satu bahagian tu daripada harta pusaka mak ayah dia. Suami dia tu lelaki, dia suami dia perempuan. Jangan pelik pula. Suami dia lelaki, suami dia boleh dua bahagian. Ke mana dua bahagian suami dia tu? Boleh ke dia juga, kacak dia juga. Isteri boleh satu bahagian. Adakah suami boleh minta? Ni. Isteri, mak ayah dia meninggal, dia boleh satu bahagian. Suami dia boleh minta tak? Keling pun tak boleh. Time suami dia boleh dua bahagian, macam-macam rancangan dah dia ni. Nak beli tu, nak beli ni. Ni, duit pusaka suami dia dua bahagian. Dah ada duit pusaka mak ayah dia dahulu. Tak boleh tu. Itu disimpan. Ada ni. Itu hukum Allah. Allah Ta'ala kan, alaisallahu biahkamil hakimin. Adakah tidak ada Allah yang bijaksana? Itu pertanyaan. Kita jawab macam mana? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Itu sunat jawab tu kan. Kita baca luar semayang ke, kita baca dalam semayang ke, tu imam ke baca? Tu imam. Alaisallahu biahkamil hakimin. Tu imam pun baca bala. Kita makmum tengah dengar ni, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sunat baca gitu. Tapi jangan baca kuat macam sedang spekan ni. Hak tu kejut lah tu imam pulaknya. Alaisallahu biahkamil hakimin. Makmum ramah, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Lari tu imam. Bukan kuat, perlahan lah. Sunat jawab seumpama tu. Bala, bahkan Allah Ta'ala lah yang bijaksana. Bukan bahkan saja. Wa ana ala zalika minasyahidin. Dan aku naik saksi atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok tu. Bala, bahkan Allah bijaksana. Tak, bukan setakat bala saja. Wa ana ala zalika minasyahidin. Aku ni atas kebijaksanaan Allah di kalangan orang yang menyaksikan. Allah yang bijaksana. Hukum itu hukum Allah yang bijaksana. Ni hati kena tasdik. Dan munakahat. Munakahat pun samalah. Hukum bak nikah kahwin, bak tolak, bak tebuh tolak.
bak zihar ke, bak iddah ke, bak nafkah ke, itu semua hukum daripada Al-Quranul Karim. Ni tasdik. Dan janayat, bak janayat, bak qisas, bak dia, bak hudud. Mana bak hudud pula, hudud kerana zina, hudud kerana qazaf, hudud kerana minum arak, hudud kerana mencuri, hudud kerana merampok, hudud kerana borah, derhaka. Tu kita kena ni tasdik hati. Sebab apa? Hukum tu hukum Al-Quran ini bawa datang oleh Rasul daripada Allah yang bijaksana. Ni tasdik hati. Sebagaimana hati kita membenarkan hukum sembahyang, hati kita membenarkan hukum Allah Ta'ala kerak tangan pencuri. Sebagaimana hati kita membenarkan hukum kewajipan puasa, kutiba alaikumul siyam, Quran kata diwajibkan atas kamu puasa. Ni hati kita pun membenarkan kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas, bunuh balas, cedera balas. Ni tasdik iman. Percaya akan Allah, percaya akan Rasul, segala pegangan, bab ibadah hati terima, bab muamalah hati terima, bab munakah hati terima. Ni dan janayat dan lainnya. Manapun hati tasdik akan sekalian perkara agama yang Rasul bawa datang. Mana kalau kita percaya agak iman, percaya hati, tasdik hati akan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini takrifan iman dalam kitab kita, dalam kitab ni Hidayatus Sibiyan, ni ambil molek ni tasdik hati, kena benar hati. Quran memerintah faqta'u aydiyahuma, nak ada potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki, pencuri perempuan. Apa hukum begitu? Sianglah kepada pencuri. Dia mencuri itu sebab tak ada kerja kat tangan dia, tak ada kerja lah dianya. Orang mencuri sepatutnya bekerja, bukan kat tangan. Allah tidak bijaksana, dia yang bijaksana. Ada penceramah. Doktor lagi ni, balik Mesir lagi. Dia ceramah mana? Orang curi bukan kat tangan, dia kata beri kerja. Sedap dia ceramah. Ni doktor bidang agama ni, bukan doktor perubatan. Orang mencuri bukan kat tangan, beri kerja. Ni saya pernah sebut. Orang molek kat beri kerja. Dia mencuri tak ada duit, dia beri kerja. Beri kerja mana? Beri kerja jadi pembantu rumah ke, jadi driver ke. Penceramah tadi tu. Dia letak rumah dia, dia letak rumah dia. Dia letak rumah dia lah, dia tak ada kerja kan. Kalau pencuri tu perempuan, jadi tukang masak dia. Kalau pencuri tu lelaki, jadi driver ke, jadi jaga ke, dia tukang kebun ke. Pada beri kerja je kat tangan. Beri kerja dah, dia curi pula. Dah kat tangan, dia curi pula. Gaji tak cukup tu, beri banyak. Apa ni? Sedap dia ceramah. Orang mencuri bukan kat tangan. Orang mencuri ni beri kerja, dia kata. Orang mencuri kat tangan ni siapa yang perintah? Ada katakan, nak sangat ke? Kalau kena mung macam mana? Nak sangat, tak nak sangat, itu hukum Allah. Tak ada ni. Tambah boleh, tak ada masalah. Hukum Allah tu tambah boleh. Macam ginilah. Kita dalam rumah mak ayah kita. Mak ayah kita menetapkan satu hukum. Kena begini, kena begini, kena begini. Payah basa orang tua ni. Lepas tu, tak mau turut. Boleh. Keluarlah, cari rumah lain. Ke macam mana? Kita dalam rumah mak ayah kita. Mak ayah kita ni banyak sangat hukum hakam. Banyak sangat peraturan. Sepik kita, terikat kita ni buat kita macam budak-budak. Tak boleh. Apa masalahnya? Kamu keluar daripada rumah mak ayah kamu, hidup sendiri. Kau mana? Yang ada tebang duduk dalam rumah mak ayah, yang hukum dia bagai-bagai. Tebang apa tunggu situ? Sama juga. Allah menetapkan hukum, kita mau terima tak ada masalah. Keluar daripada bumi Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada langit Allah Subhanahu wa taala, buat bumi langit sendiri. Kepada kamu lah nak hukum macam mana pun. Boleh je. Tambah hukum Allah boleh. Keluar daripada bumi Allah Ta'ala. Macam tadilah. Tambah duduk di bawah hukum peraturan mak ayah. Boleh. Keluar daripada rumah mak ayah. Tambah terima hukum agama Allah. Boleh. Keluar daripada bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je jalan dia.
Nak kalau gimana? Tahu dah lah. Terima hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bijaksana. Itu perintah Allah. Buktinya di mana? Semua pergi Mekah kan? Macam mana keselamatan harta benda di Mekah? Macam mana? Pergi Mekah. Cerita sedap sangat balik Malaysia. Mekah. Barang-barang Kedah tinggal begitu je tuan Kedah pergi semayang. Tak ada orang berani nak kosek. Sebab apa? Nakalam minallah. Kau kata dah kan? Faqata'u aydiyahuma nakalam minallah. Pencegahan daripada Allah. Allah yang mencampurkan perasaan takut pada pencuri. Maka selamat harta benda di Mekah. Orang yang mencuri di Mekah bukan orang Mekah. Orang luar. Orang negara luar. Orang mari ambil kesempatan. Hak ni orang yang tidak duduk di bawah di Mekah. Orang duduk di bawah undang-undang Mekah, undang-undang Al-Quranul Karim. Daripada budak lagi dah. Ni tak ada di hati, selit pun nak mencuri. Sebab apa? Kena. Tak ada ni. Dia ada budak lagi. Jadi kalau ada mencuri, itu bukan orang Mekah. Itu orang luar. Tapi orang kita balik cerita kan, aman, selamat harta benda. Tuan Kedah tak ada tutup-tutupnya. Tuan Ismail dia sembahyang je. Kita cerita keberkesanan hukum Allah. Tempat kita. Tempat kita. Kunci mangga tu, kunci punya besar tu, tuan rumah sekali nak buka tu punyalah payah tuan rumah sekali nak buka. Pada ni tuan rumah dia punya kunci mangga besar, sekali nak buka payahnya tuan rumah. Boleh ke pencuri sekejap aje dia cakap boleh ada. Tempat kita. Itu undang-undang Allah ni. Iman, tasdik hati, membenar hati. Ibadah ke, muamalah ke, munakahat ke, janayat ke, iman. Iman ni penentuan kita di hari akhirah. Tidak beriman dengan hukum Allah, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Kita tak tadi terima hukum Allah, Allah sebagai Tuhan kita terima dah. Kita tidak beriman dengan hukum Allah, berarti tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang alim, yang hakim. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana. Tak beriman lah. Sebab apa? Hukum Allah tak jadi. Kesian kat orang. Ada ni. Habilah tangan orang kita ni kena kerak. Dengar cerita tu pun takut undang-undang belum ada. Dengar cerita takut Orang Melayu ni bukan orang Arab. Orang Arab ni dia gay pun takut. Orang Melayu. Jangan lalu kot tu. Pokok tu kerah tu punggal kok lain. Jauh pun jauh lah. Kenapa? Kerana pokok tu. Yang pokok besar tu kan. Lain lalu kot jalan lain tu. Tu orang Melayu penakut. Ni cerita orang dulu lah. Masa Jepun, orang curi, dia kata kena minum air sabun, perut kembung, dia pijak perut, tu buat sabun. Dan lepas tu tak ada seorang perempuan ni mencuri. Pada ni. Mana apa? Orang Melayu ni penakut. Dia mencuri pada masa Jepun, dia paksa minum air sabun. Belum minum air sabun, perut dia kembung. Dia pakai pijak perut, keluar sabun tu. Lepas tu tak ada dia curi kapung tu. Tu orang Melayu. Ni curi takat makan free. Makan tak payah bayar, tak payah masak, ngangan mulut je. Tapi kena suap lah. Makan free, elektrik free, air free, bilik free. Tak ada kena sewa bilik penjara. Free belaka. Penuh. Ambil pula duit rakyat, buat pula bangunan lain. Free pula duduk dalam tu. Keluarnya putih lepuk, tak kena matahari lama mana. Mana tu? Siapa yang menanggung? Makan minum dalam penjara, siapa yang menanggung? Mak ayah dia tanggung? Kerajaan ambil daripada duit mak ayah dia? Tak ada. Yang menanggung adalah rakyat yang hidup curi tu. Dia curi hak rakyat. Dia masuk penjara, siapa yang tanggung? Ni rakyat yang dia mencuri ni.
Keluar je dia, Allah keluar dah budak tu kena tukar kunci baru dah rumah kita ni. Tadi dia pusing tepi rumah kita. Dia pusing nak lalu je. Dah sedap lah, nanti kan dicuri pula. Apa? Dia curi, dia masuk pakai free pula. Apa masalah? Ada pasal takut? Tak ada. Jadi hukum gitu. Hukum Allah, ni tasdik. Ni bab iman, tasdik hati. Terlaksana, kita kena perjuangkan. Mudah-mudahan terlaksana hukum Allah di bumi Allah, di bawah langit Allah Subhanahu wa taala. Itu bab ihsan. Ini bab iman. Kita bicara bab iman. Bicara bab iman. Bicara bab Islam, mulut kita kena cakap molek. Jangan duk cakap udah-udah bab hukum Allah. Hukum Allah terbaik. Pasti hukum Allah terbaik. Ini Islam. Iman ni tasdik hati. Ihsan kita memperjuangkan. Terlaksana ke tidak, itu bukan di luar kemampuan kita. Waktu kita tak mampu tu. Gitu je. Tapi iman kena tasdik, hati kena percaya akan hukum Allah, mulut kena cakap molek, jangan cakap bebekal, tu bahagian Islam. Perjuangan itu bahagian ihsan. Jadi kita ni tak masuk lagi ni rukun Islam yang kedua. Mendirikan akasman 5 waktu itu sambung semula lah. Masa panjang dah ambil. Masa 40 minit jadi sejam. Wallahu a'lam. Dia masalah kata kita ni kalau kena anak kita macam mana? Nafsu mak ayah begitulah. Anak terang-terang buat salah pun dia kata dok. Rumah saya tepi bala poli di Fada Bukit Bading. Pernah lah tengok poli kena marah. Poli kena marah. Mak ayah dia marah poli. Anak dia tak mencuri pun, poli kena marah. Dia takut anak dia mencuri, anak dia tak mencuri pun. Itu nafsu mak ayah. Dok semata anak dia. Padahal poli takak tu sedang mencuri. Poli takak dok apa lagi? Dia marah poli. Dia kata, dah anak saya ni dah mencuri, kena fitnah, anak saya baik. Allah kata. Masalah boleh kata, takak masa sedang mencuri. Dia boleh. Mok. Jangan main mok ni. Jangan main. Jangan. Puang juga. Dan ni memang kebetulan mok. Hak pergi marah poli tu mok. Bukan ayah. Ayah senyap je. Ayah duduk sebelah lah. Tapi ayah senyap je. Ayah macam nakut. Tapi mok dia tu. Mak dia berani. Paling di rumah dia tu, mak dia jadi boh orang kali. Dah. Mak dia senyap, ayah dia senyap je. Hok blebel ke polis mak. Marah ke polis. Tu nafsu. Bila kena pada diri sendiri, kena kepada keluarga sendiri macam-macam hello. Tu nafsu. Tapi bab hukum, kita kena terimalah. Itu hukum, bab hukum Allah. Tapi kita jangan faham hukum agama ni mencuri kat tangan. Banyak syarat-syarat dia. Almarhum tu saya sebut masih duduk Mekah 40 tahun. Dia tengok betul-betul. Dia kata dok bilangan. Dia kata setahun-setahun tu tok bilangan. Tapi dia antara yang kena tu bukan orang Mekah, dia kata. Tapi tok bilangan lah. Boleh. Sebab tu kan keluar carta kejadian jenayah di Mekah, Arab Saudi dengan carta kejadian jenayah di Amerika. Jenayah Amerika ni kecurian sesaat berapa kecurian? Sesaat berapa pembunuhan? Sesaat berapa berlakunya kejadian rogo? Walah di Amerika nak rogo apa lagi, dia telanjang belaka dah. Ayo rogonya. Dia telanjang kan? Panggil je lah. Apa nak rogo pula Dah kan nak kira lah. Jadi sepatutnya tak ada rogo dah di Amerika ni. Beri gitu je. Tapi rogo juga. Nak kata mana? Tapi dia pun banding dengan Arab Saudi. Kejadian mencuri, kejadian merompok, kejadian membunuh setahun-setahun. Mana apa? Sangat-sangat rendah. Ada sangat-sangat rendah. Amerika hok bebas tu. Mana dia kira jenayah ni bukan sejam sekali. Kira bukan minit, kira saat. Apa gitu menang.
Faham tak ni? Itu hak undang-undang manusia. Tapi hak kita orang balik Mekah tu lah, aman damai, harta benda selamat, tak ada orang nak ambil. Akan apa? Itu keberkesanan hukum Allah Subhanahu Wa Taala terbukti depan mata orang hak pergi Mekah. Ni kita buku panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Ada tak tajuk bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit? Ada tajuk gitu? Bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit gitu. Maksud apa? 38. Saya ni maksud 34. Tajuk dia bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit. Jemput. 38. 38 belaka ada hak 34. Jadi hak macam saya ni tak ada lah. Macam ni tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau macam saya ni barulah pusat 34. Tu 38. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit. Jadi sini ni dia pergi kepada teori sahaja. Dahulu saya ada tunjuk buku panduan tayamum bagi pesakit hak Terengganu dahulu, dia sertakan 14 keping gambar. 14 keping gambar rupa keadaan pesakit. Ini berdasarkan keadaan pesakit, 14 keping gambar. Kemudian barulah didatangkan cara bertayamum di bawah dan didatangkan cara bersolat. Dibak dua gitu. Tapi dimulai dengan gambar. Didatangkan 14 keping gambar. Ni dia hanya cerita secara teori lah kita panggil tau. Ni. Bersuci hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit. Tapi kita ni contoh ni. Keadaan pesakit ni contoh. Kita kena faham dia punya kaedah dia. Kita faham lah. Dengan keadaan yang lain pula. Sebab bukan sama keadaan ni. Pesakit. Situasi dah tak sama. Ini sebagai panduan. Kalau kita kena keadaan sakit tu lain cara, lebih kurang dia sebenarnya. Kita faham dia punya panduan ni. Kaedah dia. Yang anggota wuduk pesakit boleh dikenakan air. Yang pertama, jika semua anggota wuduk boleh dikenakan air dan pesakit mampu berwuduk, hendaklah berwuduk dengan sempurna seperti biasa. Ni macam biasa ni. Yang kedua, jika semua anggota wuduk boleh dikenakan air, tetapi pesakit tidak mampu berwuduk kerana tidak boleh bergerak umpamanya. Ni. Yang pertama tadi hak ramai-ramai lah. Boleh kena air dan memang boleh berwuduk sendiri. Hak ramai-ramai kita ni. Hak ni yang kedua ni hak diuji dengan keuzuran. Boleh berwuduk tak ada masalah. Boleh kena air. Tapi tidak mampu berwuduk kerana tak boleh bergerak umpamanya. Hak tak boleh kena air dia akan cerita di hadapan. Ada orang yang memang tak boleh kena air. Ni saya pernah cerita. Dia kena angin ahmar. Lepas kena angin ahmar tu, dia tak boleh kena air di muka. Kena air je, dia akan disesak nafas. Saya tanya dia, dah kalau begitu, guna air panas. Air panas tu lah. Dia kata, air panas, dia panas sekejap je dia kata. Duduk di kulit tu, dia sejuk lalu ke panas gitu. Sekarang, kita menggunakan air panas. Ni bukan air panas. Air panas WTO tu bukan. Air rasa-rasa gitu je, bukan air panas. Air rasa-rasa panas je. Bila kena kulit, lepas tu tak ada lah. Tak ada panas di kulit tu. Faham tak ni? Bila kena air mula-mula tak apa dia kata. Tapi kalau kena air biasa, kena je air tu, sesak nafas lalu. Kalau dipakai panas, kena mula-mula, saat 2 saat mula, okey lagi. Lepas dia tu sesak nafas. Faham tak ni? Sebab dia panas, panas sikit kan. Suam pun, panggil suam ke gitu? Suam dia panggil. Suam pun panas agak suam.
Suam macam teh tarik itulah suam. Tahu? Teh tarik satu. Suam tu. Hak tu teh panah. Teh panah tu nak panah berapi tu. Teh panah. Teh panah berapi. Kalau teh tarik, suam tu. Suam. Hak ni suam lagi ni mana bukan panas sangat. Rasa-rasa je sebenarnya. Jadi dia terkena di kulit dia saah mula-mula okey. Sekejap je sama je. Sak nafas agak sebab dia jadi sejuk. Maknanya tak boleh kena air. Itu bicara lain. Dia lepas dia kena angin. Kena angin ahmar tu dia gitu. Tak boleh kena air. Kita tengok dia tu ternampak lah cara dia berjalan tu. Cara berjalan hak tak orang hak kena angin lah. Boleh berjalan tapi yalah kita duk tengok orang hak kena uji dengan kena penyakit angin tu lah. Maknanya tangan kaki dia tak serasa orang tak apa. Mana tak seperti asal lah. Tapi masalah dia tak boleh kena air. Tapi ada sejumpa orang yang kena angin, tak ada masalah kena air. Ujian tak sama. Ni orang ni dia kena seumpama tu. Dia tak boleh kena air. Lepas tu kata dah mandi warna. Dia kata tak boleh lah. Dia kata dia hanya setakat demoh apa. Lap tu pun demoh dengan macam air panas lah, tapi demoh. Tapi tak mana air tu tak ada lah. Air tu tak ada. Mana dia demoh tu mana air tak lekat. Boleh lah. Dia kalau wuduk buat gitu tak boleh sebab tak ada air. Wuduk kena berlari air. Kena ada jirim air. Ni tak ada jirim air. Ni cuma tuala dia tu dia rendam dalam air panas. Dia peroh tuala tu air tak ada. Dia pun dia tu lah. Dia hilangkan peluh-peluh daki-daki. Gitu je. Tak boleh kena air. Kena air sesak nafas. Tu hak tak boleh kena air. Ni dak ni. Anggota wuduk boleh dikenakan air tapi pesakit tidak mampu berwuduk kerana tak boleh bergerak umpamanya. Dia tulis A. Hak tu tulis mana? A kau. Hendaklah mendapatkan seseorang yang boleh membantu mengwudukkannya. Hendaklah ni wajib dia kena cari penolong. Hendaklah ni kalau kita jauhi ada makna wajib, ada makna sunat. Yang kita jauhi hendaklah yakni wajiblah. Hendaklah yakni sunatlah. Dia ada dua makna tu. Di sini hendaklah wajiblah mencari pembantu. Jika tiada sesiapa yang mewudukkannya, tak ada orang yang boleh bantu. Sedangkan dia mampu bertayamum, hendaklah dia bertayamum. Solat tidak perlu duduk ulang setelah sembuh. Ni. Dia nak berwuduk tak boleh gerau. Nak berwuduk kena pergi bilik air. Lepas tu bertayamum boleh. Kalau bertayamum boleh, apa tak boleh ke letak cari air tepi tempat duduk, tempat tidur, boleh kau berwuduk. Pada ni. Ni tiap keadaan lah macam mana. Dahlah kalau dia boleh bertayamum, maknanya tepi lembek itu dia boleh letak debu tayamum dalam bekas. Dan kalau gitu kenapa tak boleh letak cari air tepi itu untuk berwuduk? Ataupun sediakan spray air, spray. Kita spray muka gosok. Dan kalau tayamum boleh. Tayamum mampu, tepuk debu mampu tayamum sendiri. Dia kata bertayamum sebab mampu tayamum sendiri. Jadi hak wuduk boleh juga ambil spray sah muka, berwuduk macam biasa. Dia masalah kata hendaklah mendapat seorang yang membantu ni walaupun diminta upah sekalipun, wajib kita upah. Ada ni. Nak tolong dia berwuduk boleh. Tapi mak haji kena bayarlah upah, wajib kita upah. Tapi upah yang seumpama, upah yang sepadan, upah yang selayaknya. Sekali ambil Ismail RM50 bengkerak mak haji. 5 waktu RM250 rebah mak haji. Mana? Ini bukan hanya tolong berwuduk ni. Tolong masuk bilik air belaka ni. Bukan tolong berwuduk saja. Tu RM5 badan dah tu. Spray-spray muka. Ni orang yang tak mampu berwuduk sendiri ni. Orang dia kata terlantar ni. Bukan hanya minta tolong untuk berwuduk. Minta tolong untuk istinjak sekali lah masa haji.
Hak ni RM5 dah badan. Dah bagi bilik air lagi, istinja lagi, mandi lagi. Lepas tu ambil wuduk, lepas tu pergi letak pak semayang, pakai baju pula, ubuh bedok pula. Allah. Hak tu. Kena kira mana tu? Berapa upah yang seumpama, yang sepadan? Berapa? Kena letak lah, kena letak di tu. Kalau ni upah RM5. Kalau tambah ni tak jadi RM10. Tambah ni jadi RM15. Tambah ni jadi RM20. Mana? Dan hak kalau kata sepadan wajib kena upah. Ada ni, hak sepadan. Kalau hanya berwuduk sampai RM50, tu cekik apa? Cekik darah apa? Tu ambil kesempatan waktu. Maknanya dapat penolong, pembantu tapi diminta upah, wajib itu upah. Tapi upah yang sepadan lah. Yelah, ada orang di rumah tu ada pembantu rumah. Pembantu rumah tu dia sudah ada gaji dia khas dah. Tapi apabila ditambahkan pekerjaan, tolong orang tua dia uzur, jadi tuan rumah tu beri gaji tambahan. Gitu cara dia. Dia pembantu rumah sebelum daripada orang tua tu uzur, dia sudah menjadi pembantu rumah. Dan dia sudah ada gaji tetap hak tiap-tiap bulan. Tapi apabila tambah pekerjaan, kena tolong orang tua, orang uzur ni, banyak kali kena tolong. Jadi tuan rumah dia janji lah dengan pembantu rumah, okey, sekarang ni kamu selain daripada kerja hak tetap dah, kamu kena buat kerja ni pula. Kami akan tambah gaji banyak dengan ni. Okey ke tak? Setuju ke tak? Dia kata okey. Upah yang sepadan. Wajib ya? Wajib kena upah. Ada ni. Ni. Sebab payah juga tu. Susah juga tu. Untuk berwuduk tak susah. Untuk basuh najis tu. Wuduk payah apa? Spray muka je. Tak boleh basuh, ambilkan tuala, bubuh ditekuk. Boleh tekuk tuala ni kan, burung molek, spray, titiklah air ataskan tuala, tak ada masalah. Muka payahnya, tangan bukan spray nak basuh dengan air molek pun boleh. Tangan kan, kita boleh buat keluar daripada dia. Muka payah sikitnya. Kaki mudah je. Muka payah. Tapi setakat untuk berwuduk tak payah. Dia payahnya adalah kita nak basuh najis tu. Nak basuh najis, nak mandi apa semua tu lah. Tu kena upah lah kalau nak basuh najis, nak semayang ni. Bukan upah hanya untuk berwuduk. Upah untuk basuh najis. Wajib minta tolong. Kalau di hospital nak buat macam mana? Kalau di hospital kita nak minta tolong macam mana? Minta tolong kepada nurse satu. Hak tolong-tolong orang tu nurse lain tau. Deresa. Deresa tu nurse lelaki ke mana? Jadi nurse tu nurse perempuan, jururawat. Deresa nurse lelaki. Gitu. Ya gedok ni. Marah dia orang ni. Beri maklumat salah. Lepas tu siapa biasanya hak tolong-tolong bak naji-naji siapa? Dia orang lain tu. Nah kerja dia. Dia ni ada bahagian obat. Dia ada bahagian untuk basuh naji. Tahu? Ada hak bayong. Mandi RM10. Lepas tu kalau berwuduk RM5. Mana mandi sekali berwuduk RM10. RM30 sekali mandi. RM30. Di hospital besar kan meh? Oh, swasta. Mana bukan kaki tangan hak kerajaan dak lah, swasta. Mana RM30 tu daripada mandi apa sampai ke selesai semayang. Mana dak berat mana tu semayang jamak lalu lah.
Awak akhir sikit jamuk selalu. Mari panggil dia pukul 5 pun dia wak pukul 5. Kita katalah kita tengok jangkaan. Makna maghrib sekarang 7.23 dah, 20 gitulah 7.24 gitulah. Maknanya semayang Zuhur dengan Asar tu biar letak pukul 7. Biar letak pukul 7. Biar dekat dengan maghrib. Makna semayang Zuhur Asar tunggu dalam 10-15 minit, orang bang maghrib. Buatlah jamak takdim maghrib dengan isyak. Habis lalu. Gitu lah. RM30 baru tu untuk pak semayang. Dalam mana kita nak semayang pukul 7. Dia nak mari mandi pukul berapa? Pukul 6 ke 6.30 ke? 6.30. Oh 6.30 dia mari. Oh mudah lah tu. Oh 6.30 dia mari. Maknanya dengan mandi, dengan sabung, dengan apa semua tu. Pukul 7 tu ngam-ngam dah tu dengan semayang Zuhur Asar jamak takhir. Lepas tu tunggu sekejap, masuk maghrib, jamak takdim. Belum sempat semayang maghrib dia kentut. Payah apa? Spray lah pulaknya, dah sebilah air dah. Spray untuk berwuduk semayang jamak takdim maghrib dengan isyak. Atau dia panggil apa? Jamak 4 waktu. Jangan salah faham. Tak ada jamak 4 waktu. Jamak suku-suku. Jamak takhir Zuhur dengan Asar. Jamak takdim maghrib dengan isyak. Tapi kalau cerita kok jamak 4 waktu. Jadi gitu bukan. Ada jamak 4 waktu. Kalau dia mayu pukul 6.30 syamil. Boleh tu. RM30. Rasanya tak mahal dah RM30 tu. Banyak kerja nak buat tu. Anak-anak pula sibuk. RM30. Lepas tu subuh nak macam mana pula subuh? Subuh RM10. Jadi RM40. RM40 padang dah. Ke mana? Jadi mana subuh RM10. Maknanya RM40 sehari. Tu okey sangat dah tu. Mana? Dah. Kerja seumpama ni bila ada? Lama dah. Makna keannya ramai jugalah ni, sebab kalau orang ninak jadi ramai jugalah. Awak kerja tu. Lelaki pandai kau ambil upah tu. Boleh lah. Tak benda pun. Saya pun tak tahu tu. Maknanya petang tu RM30, subuh RM10, RM40. Ada apa-apanya. Memang sepadang sangat-sangat dah. Kalau awak kerja molek boleh tambah tip. Apa? Yang apa? Tips. Beri tip lah sikit. Allah, anak-anak senang belaka tu kan. Kau tukar sakit tu duit banyak mana dalam akaun. Awak keluar lah. Berilah tip. Memang wajib kita minta tolong. Diminta upah, wajib kita upah dengan upah yang sepadan. C. Jika tak mampu bertayamum dalam solat tanpa tayamum, solat itu pun adalah diulang setelah sembuh. Kalau memang tak ada orang nak tolong berwudu, tak ada orang tolong bertayamum, dia tetap wajib sembahyang. Sebab apa? Sebab syarat wajib jangan lupa. Dia orang Islam, wajib semayang. Dia orang berakal, wajib semayang. Dia orang baligh, wajib semayang. Dia orang yang suci daripada haid dan nifas, wajib semayang. Berwuduk tak mampu, bertayamum tak mampu menyempurnakan syarat sah, kekal kewajipan semayang. Selagi syarat wajib cukup. Jangan lupa kita bicara bab syarat wajib, syarat sah pada kita ada tu sibiang kita dahulu. Jika anggota wuduk berbaluk dan boleh dibuka dengan mudah serta tidak mendatangkan mudarat jika terkena air, hendaklah berwuduk dengan seperti biasa. Kalau berbaluk yang boleh buka, tapi kebanyakannya berbaluk yang tak boleh buka. Berbaluk tak boleh buka, dia akan bicara di bawah tu. Baca di bawah, anggota wuduk berbaluk. Wallahu a'lam.
Maknanya dia kalau mai pukul 6.30, maknanya dia ada kerja dah. Kerja dia pagi-pagi. Dia ada kerja dia sendiri pagi-pagi. Kerja-kerja lain lah. Ha? Luka-luka pun dia mari bersih. Kalau tengok gitu maknanya lah. Mana orang buat kerja pun maknanya rezeki dia lah. Dan orang yang upah tu pun tak berat mana seumpama tu. Ni 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Kalau hak Jawi ni muka surat 37. Surat 37. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 4. Sifat kepujian yang keempat daripada 10 sifat kepujian sabar. Di sabrun. Sabar. Sabara yasbiru sabran. Sabara yasbiru sabran. Kita pun sebut sabar. Dia sabar ni makna dia rabat ni makna ikat. Itu makna asal. Ataupun habas, mana apa? Habas ni makna kurung. Itu asal makna lah. Sabar ni ikat. Kurung mana dia? Mana apa? Pada okey. Bukan okey, tu okey gitu. Ni okey. Nah. Kita kata senapah. Dah. Mana apa ni? Dan sekarang ni tahan. Ikat. Gitulah sabar. Kan dia ni sakit ni. Tapi kalau buat perlahan-lahan sakit tu jadi lama. Kalau buat segera sakit sangat tapi sekejap. Senapah tu sabar. Dah bukan. Kalau kita buat apa kan? Buat lembut-lembut tu sakit, bukan tak sakit. Tapi sakit tu jadi panjang gitu. Tapi kalau buat segera sakit sangat, tapi sekejap je. Kita minta berlindung belaka antara dua-dua ni. Tapi antara dua-dua ni hak mana nak? Tambah belaka ni, kita minta berlindung belaka. Tapi kalau Tuhan uji seumpama ni, nak hak mana? Nak sakit sikit tapi lama, dengan sekejap tapi sakit banyak. Sebab tu lah kalau di hospital tak main lah. Kita nak cabut plaster tu. Allah. Kalau di hospital dia pegang, dia tahu kanja. Dah ni keju. Dah dia pegang tu dia tarik. Kita ni dak ni. Sayangnya lah. Slow, perlahan. Allah, nganga mulut sakit. Sakit. Nganga. Tapi dah oleh kerana sayang ke dah. Oleh kerana manja ni kan, perlahan. Cuba kau tarik. Tarik sakit. Sakit sekejap. Kita kata ni. Apa? Sabar, rabat, ikat. Sekejap je. Bagaimana? Tu sabar. Senapah tu makna sabar, ikat. Itu makna perkataan lah. Sabar ialah menahan diri. Tu. Menahan diri tu panggil tu. Ikat ataupun kurung tu. Menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah, atau diterjemah dengan tabah hati.
Jadi sabar ni menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tidak disukai. Sabar, tahan marah. Tapi kita tahan marah ni, jangan marah tu kita tahan kat luar, tapi marah tu kita masuk dalam hati. Kalau marah tu kita masuk dalam hati, dia panggil hikdong pula, dendam. Pada ni maknanya kita tahan diri daripada marah, makna kita lepaskan, tak ada kemarahan tu. Jangan kita tahan marah kerana orang tengok kita. Orang tengok kita sekarang ni, jangan cepat-cepat melenting. Orang ambil rakaman, orang buat TikTok, tengok macam mana ayah haji, mak haji hilang kontrol, hilang kawalan. Oh, dia punya ngamuk tu ngamuk pelik. Ni cukup dah ni. Berlaku 10 saat. Malu sampai matilah jawapan dia. 10 saat je kita hilang kawalan, sekejap je. Kenapa jadi hilang kawalan? Dia tak rakam tu. Dia rakam pada masa ketika hilang kawalan. Kenapa dia mahu gitu? Tak ada rakaman. Pada ni. Dia tunjuk macam mana masa hilang kawalan 10 saat, 20 saat tu. Oh, tu cukup lah. Malu sampai ke anak cucu. Toki siapa gitu tu. Mak tok siapa gitu tu. Mengamuk pelik. Ni. Apa ni? Dia tak boleh nak tahan diri. Tahan diri daripada marah atas sesuatu yang tidak disukainya. Itu dia panggil sabar. Kemudian sabar ni kita seiringkan pula dengan redha. Hati kena terima. Tu dia kena seiring belaka lah tu. Tapi sini bicara bab sabar. Dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menahan lidah daripada mengadu pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu di sini maknanya orang mari kata, Allah, sakitnya kita. Jangan gitulah. Ada ni. Sabar. Ada kan orang ngadu ketika ziarah, sakit, dia belah gitu. Dah. Nak buat mana? Kau tukar dengar nak buat macam mana? Boleh? Oh, sakit deh. Kita bagi dua lah sakit tu. Awak sambil separuh, saya tolong tanggung separuh. Boleh? Tak ada, maknanya cerita saja. Ada pun kita beritahu kepada seseorang untuk tanya dia. Kalau sakit pesen ni tu, dia mahu tahu dah. Siapa hok pandai ni? Contohnya. Tu dak apa tu? Bukan makna kita sakit tu buat senyap je. Kena cerita sebab kita nak berobat. Tambahan pula kalau kita tahu dah kawan kita tu pernah kena dah dulu sakit yang sama. Lakilah kita nak cerita ke dia. Dulu kamu sakit seumpama ni, kamu berobat mana? Pada ni. Itu bukan makna mengadu ni. Nak mengadu ni lain. Dia hanya nak mengadu gitu je. Sakit hidup cerita. Dia mengadu. Sebab dia mengadu tu tak boleh buat apa. Hak ni dia cerita sakit dia supaya orang boleh bagi nasihat ke, bagi panduan ke. Kalau sakit begini, kena makan ni, kena pada ni. Tu tak apa tu, jangan buat senyap. Bukan makna kita tak boleh nak cerita kepada seseorang. Kita tu dalam keadaan sakit kena cerita. Pada ni. Ada orang disembunyikan sakit dia. Sehingga kan keluarga yang terhampir pun tak tahu. Pada ni. Jadi akhirnya tak ada orang boleh tolong dia. Jadi tak beritahu. Alasan dia tak mahu menyusahkan orang lain. Tapi akhirnya lagilah menyusahkan orang lain. Akhir permulaannya konon-konon dia tak mahu menyusahkan orang lain. Tapi akhirnya lagi susah orang lainnya. Ceritalah. Sebagai persediaan buat macam mana, kalau penyakit ni gini kita buat nak macam mana untuk kemudahan di masa akan datang. Kita kena cari tempat lain ke, nak duduk tempat lain ke, kena buat perancangan lah. Ada ni.
Maknanya beritahu sakit itu bukan hak ni hanya mengadu gitu je. Cerita sakit, duk cerita. Mana apa? Belah. Belah tau. Kita dengar jadi belah, dia dengar dia duk cerita belah pada dia. Dah, dia cerita sakit. Dah kita uruk-uruk pun dia sakit dalam. Ada orang ni dia macam ni kencing manis saraf. Kencing manis saraf ni dia sakit tak nak kata, tapi sakit tu dalam. Kita gosok di luar ni, tapi gosok juga. Gosok, tapi tak ada apa pun gosok tu. Tak ada apa pun, tak jadi ringan pun sakit dia tu. Tapi gitulah, apa panggil tak ada arah nak buat. Gosok gitu je lah. Kalau kata keluar di mulut kesakitan, itu itirari tu tak salah. Ada ni. Hak mengadu ni dia buat belah gitu. Hak apa sapatan yang sakit keluar di mulut kesakitan. Oh, ni tak tahan sobo ni. Sakit jangan bunyi ah. Itu itirari tu. Ada ni. Pada itirari, benda yang bukan di bawah kawalan kita. Adapun kita ngadu kepada orang, buat belah dengan orang, kita boleh jangan, senyap sudahlah. Adapun kalau kesakitan sangat-sangat, keluarlah perkataan sakit itu di mulut, itu itirari tu bukan pilihan kita, itu tak ada salah tu. Ada ni. Sebab kita manusia kan, bila mari sakit yang bersangatan akan keluar mulut. Yang mana kadang-kadang orang sakit bersangatan ni kadang-kadang dia punya akal pun jadi sudah macam hilang akal. Dia tua dah. Akal dia pula tak kuat. Dia mari sakit sangat-sangat ni terkadang hilang akal, keluar di mulut tu cakap pelik-pelik. Hak tu bukan pilihan dia tu. Hak tu bukan sengaja sengeleng dia, hak tu syarat tak ambil salah. Dia sudah jadi panggil apa? Hilang akal dia panggil. Hilang akal. Dah, dia lemah dah. Sebab dia akal dia lemah sebab dia orang tua. Tapi apabila mari sakit yang bersangatan ni, dia akhirnya macam mumbu, ngapu, merapu. Pada merapu, mana kita cakap mumbu dah. Cakap mumbu. Apa mana? Cakap mumbu dia panggil. Maka orang ni sebut macam mana? Cakap mumbu. Gitu, bukan bumbu gitu. Cakap mumbu, mana cakap merapu. Pada ni. Tu syarat tak ambil hukum sebab dia sudah apa? Bukan dia hilang kawalan, hilang sabar, bukan. Akal dia. Sebab yalah kita ni iman lemah. Bila iman lemah ni kau campur macam-macam lah. Tengah-tengah berat-berat tu adalah makhluk yang nak nupang, nak khianat. Tu makhluk Allah Ta'ala belaka tu. Dia marilah nak nupang, nak khianat. Sebab apa? Sebab tubuh kita lemah, iman kita lemah, hati kita lemah. Tubuh kita lemah dah, iman kita memang lemah, kita banyak dosa. Hati kita pula tak kuat. Ni kadang-kadang marilah pula hak tu kan nupang. Hak tu kan nupang ni akhirnya jadi bawa seperti hilang akal. Tertanya dia kemudian, dia tak tahu pun apa yang dia cakap. Tu dia hilang akal. Kita tak tahu. Lepas okey tu cakap, dah saat ni sedar dah. Sedar apa? Saat ni mumbu dah saat ni. Cakap apa? Dia tak tahu dia kata. Mana bukan ikhtiari dia, bukan pilihan dia. Ada orang yang bila sangat sakit, dia boleh hilang akal. Bukan hilang kawalan, hilang kesabaran, bukan. Hilang kesabaran, akal molek. Dia sepak tu. Ni kena cocok Dia kata pun cocok obat penenang, cocok obat tidur. Kekung lalu. Tu bukan hilang akal tu. Tu hilang kawalan, hilang kesabaran. Tu lain tu. Tu dia terajang tu. Dia terajang, dia sepak. Hak sakit lagi sakit.
Hak sakit dah, lagi sakit, dah terajang apa semua. Tu layak tu. Tu hilang kesabaran. Tapi memang ada orang yang sangat-sangat sakit, dia boleh buat dia hilang akal. Bila kita tanya kemudian, dia tak tahu pun apa yang berlaku. Tu tak ada hukum tu. Sebab itu bukan ikhtiari dia. Sama lah juga dengan bila bersangatan sakit, keluarlah. Mengaduh apa? Ngaduh apa? Keluarlah. Sakit ke apa ke? Itu bukan pilihan belaka. Itu syarak tidak ambil salah. Hak mengadu-ngadu ni, sakit kita ni dah. Tu belah-belah tu. Hak tu. Sabar, jangan duk cerita sebab tidak ada manfaat. Dia pun tak boleh nak buat apa-apa dengan hak kita duk ngadu tu. Kita beritahu sakit kita, hak ni nak berobat di mana. Tu tak apa. Sebab itu ada manfaat. Dia boleh bagi panduan, dia boleh bagi nasihat, dia boleh bagi cadangan. Tu tak apa tu. Bukan kata sakit, kita sembunyikan kesakitan, buat senyap, jangan gitu. Dia akan menyusahkan keluarga kita pula kemudian. Mana kena cerita. Bukan nak cerita dalam FB, bukan. Maksud FB apa? Boleh juga masuk dalam FB. Kalau sakit seumpama ni, biasanya ubat apa? Kalau sakit, jangan kata saya sakit dah ni. Ayuh gitu. Mana tanya. Kalau sakit buasi contohnya, apakah obat yang elok? Tanya gitulah. Tak ada masalah tu. Sebab kita nak dengar cadangan pandangan. Hak berkaitan dengan apa yang kita sedang hadapi kesakitan kita tu. Kata Al-Imam Ar-Razali rahimahullahu ta'ala, sabar adalah merupakan ketabahan, dorongan agama melawan dorongan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.